Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Negara kini sedang berdepan isu ketirisan subsidi diesel yang serius dan wujud kemungkinan terdapat pihak yang tidak layak namun masih menikmati subsidi itu, kata Menteri Keuangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Memberi contoh mengenai penggunaan diesel bersubsidi dalam negara, beliau berkata penggunaan itu adalah lebih kurang 6,1 bilion liter sebelum COVID-19 dan kini penggunaan diesel bersubsidi mencecah 10,8 bilion liter. Kalau kita kira peningkatannya ialah 70%, jadi mana subsidi diesel itu pergi? Kita rasa buat masa sekarang, ada kemungkinan besar subsidi itu berganjak kepada sektor yang tidak berhak mendapat subsidi. Tuan-tuan, kalau membeli diesel, daripada stesen petrol kita akan membayar Rm2.15 per liter, tapi kalau kena bayar kadar komersial, jika Anda dalam sebuah syarikat dan tidak layak untuk subsidi diesel, Anda perlu membayar lebih kurang Rm3.48 per liter. Jadi perbezaannya amat ketara, katanya ketika berucap pada Perhimpunan Bulanan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN di sini pada Kamis. Turut hadir Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Armizan Mohamad Ali. Mengenai kemungkinan subsidi tersebut berganjak kepada sektor yang tidak berhak mendapat subsidi diesel, beliau berkata perkara itu mengakibatkan beban lebih besar kepada pengurusan keuangan negara. Ketirisan ini yang perlu kita hentikan. Duit kita bayar kepada syarikat yang tidak sepatutnya mendapat subsidi. Ia sepatutnya pergi kepada rakyat untuk kita bina sekolah yang lebih elok, klinik serta infrastruktur lain yang lebih penting kepada rakyat. Kita kena tutup kelompongan yang ada dari segi ketirisan ini. Kita tengok dari segi jumlah subsidi diesel yang diberi tahun lalu lebih kurang Rm20 bilion. Jadi kalau kita dapat potong setengah pun alhamdulillah, katanya. Beliau berkata kerajaan Madani akan berusaha untuk menjana hasil yang lebih, mengurangkan ketirisan dan menyalurkan dana ke saluran yang mengutamakan kepentingan rakyat dan negara. Amir Hamzah turut berkata bahawa Malaysia mempunyai peluang untuk keluar daripada kekangan ekonomi walaupun mengambil sedikit masa, serta menekankan keperluannya usaha berterusan untuk mencapai hasrat tersebut. Sebab itulah dari segi pihak kerajaan, antaranya melalui Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, kita telah berusaha untuk menarik pelabur datang ke Malaysia. Alhamdulillah, tahun lepas kita lihat pelaburan diluluskan berada pada satu tahap yang tinggi dan tidak pernah lagi dicapai sebelum ini, yaitu sebanyak Rm329,5 bilion jelasnya. Kerajaan kini katanya turut memberi tumpuan untuk memperluaskan lagi dan usaha itu sedang dilakukan menerusi cukai perkhidmatan yang telah dinaikkan kepada 8% berkuat kuasa 1 Mac lepas berbanding 6% sebelum ini. Negara kini sedang berdepan isu ketirisan subsidi diesel yang serius dan wujud kemungkinan terdapat pihak yang tidak layak namun masih menikmati subsidi itu, kata Menteri Keuangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan.
Memberi contoh mengenai penggunaan diesel bersubsidi dalam negara, beliau berkata penggunaan itu adalah lebih kurang 6,1 bilion liter sebelum COVID-19 dan kini penggunaan diesel bersubsidi mencecah 10,8 bilion liter. Kalau kita kira peningkatannya ialah 70%, jadi mana subsidi diesel itu pergi? Kita rasa buat masa sekarang, ada kemungkinan besar subsidi itu berganjak kepada sektor yang tidak berhak mendapat subsidi. Tuan-tuan, kalau membeli diesel, daripada stesen petrol kita akan membayar Rm2.15 per liter. Tapi kalau kena bayar kadar komersial, jika Anda dalam sebuah syarikat dan tidak layak untuk subsidi diesel, Anda perlu membayar lebih kurang Rm3.48 per liter. Jadi perbezaannya amat ketara, katanya ketika berucap pada Perhimpunan Bulanan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN di sini pada Kamis. Turut hadir Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Armizan Mohamad Ali. Mengenai kemungkinan subsidi tersebut berganjak kepada sektor yang tidak berhak mendapat subsidi diesel, beliau berkata perkara itu mengakibatkan beban lebih besar kepada pengurusan keuangan negara. Ketirisan ini yang perlu kita hentikan. Duit kita bayar kepada syarikat yang tidak sepatutnya mendapat subsidi. Ia sepatutnya pergi kepada rakyat untuk kita bina sekolah yang lebih elok, klinik serta infrastruktur lain yang lebih penting kepada rakyat. Kita kena tutup kelompongan yang ada dari segi ketirisan ini. Kita tengok dari segi jumlah subsidi diesel yang diberi tahun lalu lebih kurang Rm20 bilion. Jadi kalau kita dapat potong setengah pun alhamdulillah, katanya. Beliau berkata kerajaan Madani akan berusaha untuk menjana hasil yang lebih, mengurangkan ketirisan dan menyalurkan dana ke saluran yang mengutamakan kepentingan rakyat dan negara. Amir Hamzah turut berkata bahawa Malaysia mempunyai peluang untuk keluar daripada kekangan ekonomi walaupun mengambil sedikit masa, serta menekankan keperluannya usaha berterusan untuk mencapai hasrat tersebut. Sebab itulah dari segi pihak kerajaan, antaranya melalui Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, kita telah berusaha untuk menarik pelabur datang ke Malaysia. Alhamdulillah, tahun lepas kita lihat pelaburan diluluskan berada pada satu tahap yang tinggi dan tidak pernah lagi dicapai sebelum ini, yaitu sebanyak Rm329,5 bilion jelasnya. Kerajaan kini katanya turut memberi tumpuan untuk memperluaskan lagi dan usaha itu sedang dilakukan menerusi cukai perkhidmatan yang telah dinaikkan kepada 8% berkuat kuasa 1 Mac lepas berbanding 6% sebelum ini.